Hai, saya Cikgu LKY. Hari ini kita akan menyelesaikan soalan dalam uji kendiri 6.11. Muka surat 214 buku teks kimia KSSM. Soalan 1. Larutan aqueous sesuatu garam berwarna hijau muda. Apakah kation yang mungkin hadir di dalam garam itu? Okey, masih ingat? Yang hijau, jawapannya ion ferrum 2 Fe2+. Okey, soalan 2. Apabila suatu garam sulfat dihuraikan oleh haba, sulfat SO4, gas yang terbebas menyawarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7, apakah inference yang boleh dilakukan ke atas gas yang terbebas itu? Okey, jadi apakah gas dia yang boleh menyawarnakan larutan kalium manganat 7? Jawapannya, sekejap. Gas sulfur dioksida. Okey, jadi seterusnya soalan 3. Apabila sesuatu garam Q diuji dengan larutan alkali, pemerhatian seperti berikut terhasil. Mendakan, okey, kita tengok satu demi satu sekejap. Okey, pertama, mendakan putih tidak larut dalam larutan natrium hydroksida NaO berlebihan. Okey, masih ingat? Okey, yang larut ZAP, ZAP. Yang tak larut MC. MC iaitu saya guna formula cepat sikit, magnesium ion dan calcium ion. Okey, untuk inference pertama. Kedua, tiada perubahan berlaku apabila larutan amonia ditambah kepada larutan garam itu. Okey, jadi kalau tak ada perubahan, apakah ion dia? Masih ingat? Jadi dia ada dua ion, iaitu ion amonium dengan ion kalsium. Okey, jadi di sini jawapannya adalah tinggal kalsium saja, kerana atas ini tak ada ion amonium. Okey, jadi akhirnya apakah kation yang apakah kation yang mungkin hadir? Maka kita boleh sahkan bahawa kation adalah ion kalsium. Soalan 4. 3 sampel larutan garam S1, S2 dan S3 masing-masing mengandungi ion zinc, ion aluminium dan ion brombium 2. Huraikan analisis kualitatif yang dijalankan untuk mengesahkan ion yang hadir di dalam setiap larutan garam. Okey, jadi langkah 1, tuangkan larutan garam ini S1, S2, S3 ke dalam tabung uji yang berasingan. Okey, lepas itu ingat tak? Jadi bahan kimia pertama dia mesti tambah larutan natrium hydroksida. Kemudian bahan kimia kedua kita mesti tambah larutan amonia. Lepas itu baru kita tentukan kita nak guna larutan kalium iodida ataupun larutan nester. Okay, jom kita mula dengan larutan bahan kimia pertama. Prosedur, tambah larutan natrium hydroksida secara perlahan-lahan sehingga berlebihan. Jadi kita akan dapat pemerhatian mendakan putih yang larut dalam berlebihan. Okay, jadi pelajar masih ingat bagaimana kita hafal? Kalau larut dalam berlebihan, ZAP, ZAP, iaitu ini, ZAP. Okay, ini inference pertama. Jadi kita sudah tahu dia mungkin ZAP, ZAP. Okey, lepas itu kita guna bahan kimia kedua iaitu larutan amonia. Prosedur, tambah larutan amonia secara perlahan-lahan sehingga berlebihan. Okey, di sini kita sudah dapat bezakan zinc. Kalau dia dapat mendakan putih larut dalam berlebihan, maka dia adalah ion zinc. Yes. Jadi hanya ion zinc yang larut dalam larutan amonia berlebihan. Okey. Dan sekiranya dia dapat mendakan putih juga tapi tidak larut dalam larutan, minta maaf, copy paste tadi, larutan amonia berlebihan. Okey, jadi dia MAP.
matte. Jadi dia tinggal lagi 2. Okey, belum dapat jawapan lagi. Jadi ada Al dengan Pb. Okey, maka bahan kimia ketiga terpaksa digunakan iaitu kita akan gunakan larutan kalium iodida. Okey. Prosedur, tambahkan larutan kalium hidroksida ke dalam tabung uji. Perhatian. Jadi kalau kita tambah saja dia dapat mendakan kuning. Yes. Kita sudah tahu dia adalah ion apa? Ingat, brombum 2. Dan dia larut dalam air panas. Kalau dipanaskan lah, dia larut. Okey, boleh. Jadi, dan kalau kita tambah kalium iodida dia tak ada apa-apa, tiada perubahan, maka kita boleh tahu dia adalah ion aluminium Al. Jadi saya ulang. Jadi kita tinggal 2 saja Al dengan Pb, maka kita sahkan dengan larutan kalium iodida. Ini prosedur dia. Kalau kuning dia adalah Pb2+, kalau tiada kuning, tiada perubahan dia adalah Al3+. Okey, baik itu saja jawapan untuk soalan 4. Sekian, terima kasih.